Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Sidang RTM kita mulakan dengan badminton terbuka India. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia, So Woo-yik terpaksa berhempas pulas sebelum mara ke pusingan kedua menewaskan wakil Jepun Akira Koga Taichi Saito. Walaupun meraih kemenangan mudah di set pertama 21-9, namun kebangkitan dipamerkan wakil Jepun itu pada set berikutnya membuahkan hasil dengan menang 21-19. Tersentak dengan kebangkitan lawan, Aaron Woo-yik dilihat berjaya mendominasi saingan di set penentuan sebelum melakar kemenangan 21-14 ke atas beregu di ranking ke-14 dunia itu. Kemenangan itu menyaksikan Aaron Woo-yik kini menyamakan rekod kemenangan kepada 4 sama selepas kali terakhir tewas di tangan Koga Saito di pusingan kedua terbuka Jepun November tahun lalu. Gandingan negara yang berada di ranking ke-4 dunia dijadualkan bertemu Kenya Mitsusashi Hiroki Okamura di pusingan kedua. Pasangan dari Jepun itu menewaskan wakil India Krishna Prasad Garaga Sai Pratik K 21-14, 21-11 pada pusingan pertama. Dalam pada itu, gandingan Go Sife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani turut mara ke pusingan kedua selepas meraih kemenangan mudah ke atas wakil Kanada. Pasangan negara yang berada di ranking ke-23 dunia menang 21-11, 21-5 dalam tempoh 30 minit. Sife Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan ke-8 kejohanan Liu Yu Chen Wu Zuanyi di pusingan kedua esok selepas lawan dari China itu tidak berdepan masalah menewaskan beregu Perancis. Perkembangan Liga Malaysia, Kelantan FC terpaksa melupakan hasrat untuk kekal dalam saingan Liga Super musim 2024-2025. Ia selepas Liga Bola Sepak Malaysia MFL menolak rayuan kelab itu bagi lesen kebangsaan. Menurut pengerusi jawatankuasa rayuan pelesenan kelab MFL, Muhammad Yassin Abdullah, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat semalam selaras dengan artikel 344 yang termaktub dalam peraturan pelesenan kelab MFL edisi 2023. Kelab dari Pantai Timur itu sebelum ini mengemukakan rayuan kepada jawatankuasa tersebut berikutan keputusan First Instance Body FIB yang telah menolak permohonan lesen kebangsaan kerana masalah kewangan. Pada 1 Januari lepas, pengerusi FIB Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Syarif mengumumkan bahawa Kelantan tidak layak bertanding dalam Liga Super 2024-2025 kerana gagal memperoleh lesen kebangsaan sebelum tarikh akhir 31 Disember 2023. Masih perkembangan sama, Penang FC melantik legenda bola sepak Pulau Pinang Mirza Gua Abdul Razak sebagai pengarah teknikal baharu bagi memantapkan persiapan pasukan menjelang saingan musim ini. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang Daniel Gui berkata pelantikan Mirza Gua yang berkuat kuasa 1 Januari lepas bertujuan mengembalikan harapan susulan prestasi suram Harimau Kumbang menamatkan saingan Liga Super di tempat ke-10. Jelas Mirza Gua tumpuannya adalah untuk meningkatkan prestasi pemain terutama melibatkan corak permainan pantas. Of course, now every coach in all the world, especially in national team, every time he find speed players, very fast players. Not only attacking players, also defensive must be fast. Berasal dari Maghribi, bekas pemain berusia 57 tahun dikenali dengan julukan Great Mers oleh penyokong setia Harimau Kumbang. Mirza Gua pernah mencipta nama sebagai hero ketika Pulau Pinang meraih kejuaraan Liga Perdana pada 1998 selain dinobatkan pemain import terbaik untuk 3 tahun berturut-turut. Menjelang Piala Dunia Sepak Takraw 2024 pada Mei ini, skuad kebangsaan akan berdepan beberapa siri perlawanan penting sebagai persiapan menghadapi kejohanan berprestij itu. Menurut Ketua Jurulatihnya Ahmad Jaiz Baharun, ia juga sebagai usaha memantapkan barisan pemain untuk meraih keputusan positif pada aksi Piala Dunia di Kuala Lumpur Mei ini. Pemain-pemain yang bakal kita pilih masih lagi dalam pemerhatian barisan kejurulatihan kerana kita perlukan pemain-pemain yang lebih konsisten
untuk mewakili pasukan negara pada kejohanan kali ini, kerana untuk sistem baru kiraan mata kali ini kita memerlukan pemain-pemain yang berdaya saing, very consistent untuk membawa cabaran kepada pasukan negara. Piala Dunia Sepak Takraw 2024 dijadual berlangsung dari 19 hingga 26 Mei ini di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Hoki kelayakan Sukan Olimpik Paris 2024. Perjalanan skuad lelaki negara untuk memburu slot ke Sukan Olimpik 2024 semakin mencabar. Ketika ini, peluang skuad Speedy Tigers masih samar selepas tewas 1-4 kepada Great Britain dalam saingan kumpulan A. Ini juga adalah kekalahan kedua berturut-turut anak buah A. Arul Selvaraj di Muscat, Oman. Speedy Tigers kini tidak mempunyai pilihan selain perlu menumpaskan Pakistan dengan jaringan besar pada Jumaat ini. Dalam masa sama mengharapkan Great Britain menumpaskan China pada perlawanan terakhir sekaligus berada di dua kedudukan teratas kumpulan bagi melayakkan diri ke saingan separuh akhir. Kejohanan kelayakan Olimpik 2024 di Muscat merupakan pentas terakhir bagi semua pasukan beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024 dengan 3 pasukan terbaik kejohanan akan meraih slot ke tamasya terbesar dunia itu. Bola sepak Piala Asia 2023. Juara bertahan Qatar bergelar pasukan pertama mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Tajikistan 1-0 pada perlawanan kedua kumpulan A lewat malam tadi. Aksi yang berlangsung di Stadium Al-Bait itu menyaksikan Qatar mendominasi permainan sejak whistle pertama ditiupkan. Hasilnya, skuad bimbingan Marcus Lopez berjaya mendahului permainan seawal minit ke-17 menerusi pemain sayap kiri Akram Afif. Asakan demi asakan dilancarkan tuan rumah dengan memperoleh 6 percubaan tepat berbanding Tajikistan yang meraih 3 percubaan. Tiada tambahan jaringan terhasil hingga tamat perlawanan. Pemain tengah Tajikistan Ahmadani Kamalov turut menjadi pemain pertama dilayangkan kad merah pada edisi kali ini selepas mengasari Ahmed Al-Ganahi di minit ke-81. Skuad The Maroons bimbingan Marcus Lopez kini mengumpul 6 mata dan dijadualkan bertemu China pada Isnin depan. Sementara itu, satu lagi pertempuran kumpulan A menyaksikan China sekali lagi mencetak kesan seri apabila menamatkan aksi tanpa sebarang jaringan bertemu Lubnan. Pasukan menghuni ranking ke-79 dunia itu gagal merobek gawang lawan meskipun memiliki 60% penguasaan bola. China berada di belakang pendahulu Qatar dengan mengumpul hanya 2 mata. Perkembangan bola sepak Liga Pro Saudi. Al-Hilal menandatangani pemain pertahanan Brazil Renan Lodi dari klub Perancis Marseille. Lodi 25 tahun mengikat kontrak 3 tahun setengah dengan yuran perpindahan 23 juta euro. Pemain pertahanan kiri itu pernah beraksi bersama Atletico Madrid dan Nottingham Forest. Lodi setakat ini telah membuat 19 penampilan bersama skuad kebangsaan Brazil dan beraksi di final Copa America pada tahun 2021. Bagaimanapun, skuad Samba ketika itu tumpas ke atas musuh ketat Argentina. Al-Hilal kini menduduki tangga teratas Liga mengumpul 53 mata selepas 19 perlawanan, 7 mata di depan Al-Nassr yang diketuai Cristiano Ronaldo. Tenis terbuka Australia. Aksi pusingan kedua membabitkan juara 10 kali Novak Djokovic dan pemain Australia Alexei Poprin semalam sedikit terganggu. Ini selepas Djokovic dicemuh penonton ketika aksi sengit yang berlarutan hingga 4 set. Ini sekaligus membuat pemain berusia 36 tahun itu hilang sabar dan mencabar penonton berkenaan untuk bersemuka. I was tolerating it from most of the match, but and at one point I had enough, and I asked him whether he wants to come down and tell it to my face, And when you confront somebody, unfortunately for him, he didn't have the courage to come down, So that's what I was asking him,
Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.